bersama saya lagi Sehistrozi dalam e-tuition subjek Bahasa Melayu. So ini adalah untuk bahagian yang kedua. Kalau sebelum ni korang nak belajar tentang perbezaan antara ayat aktif dan juga ayat pasif, dan saya dah terangkan ayat pasif ada dua kumpulan. Kumpulan pertama kepada tiga kumpulan, maafkan saya, kepada tiga kumpulan. Kumpulan pertama, kumpulan kedua dan juga kumpulan yang ketiga. Dan saya dah terangkan sedikit tentang kumpulan pertama. Dan untuk bahagian kali ini saya akan terangkan tentang ayat pasif untuk kata ganti nama diri yang kedua dan juga yang ketiga. So let's go. Korang nak belajar tentang kumpulan yang pertama. Kita gerak kepada kumpulan yang kedua. Tengok kumpulan yang kedua ataupun ayat pasif kata ganti nama diri yang kedua. Apakah ciri-cirinya? Tidak ada banyak perbezaan daripada yang pertama. Hanyalah kata kerja masih lagi tidak berawalan men. Dan kalau tadi didahului dengan kata ganti nama diri pertama, untuk kumpulan yang kedua sudah semestinya akan didahului dengan kata ganti nama diri yang kedua. Apakah kata ganti nama diri yang kedua? Korang dah tahu sebelum ini, korang pernah belajar. Contohnya seperti awak, kamu, anda, engkau. Apabila sesebuah perbualan itu berlaku antara dua orang, bila kita bercakap dengan seseorang, kita akan guna kata ganti nama diri yang kedua. Awak, engkau, kamu, anda dan sebagainya. Dan itu adalah kata ganti nama diri yang kedua. Dan mana-mana saja ayat pasif yang menggunakan kata ganti nama diri ini, dia tergolong dalam kumpulan yang kedua. Sebagai contoh, kalau kamu tengok dekat sini, kek itu belum kamu makan. Ini adalah ayat pasif untuk kata ganti nama diri yang kedua. Macam mana nak membezakan? Macam saya cakap, korang tengok apa kata ganti nama diri yang digunakan. Kamu, kita tahu yang kedua. Kata kerjanya adalah makan. So kamu, kata ganti diri yang kedua, dan makan adalah kata kerja. So bagaimana pula kita nak mengubah antara ayat pasif kepada ayat aktif? Kalau kena tengok kat sini, ayat aktifnya, contoh, kamu belum makan nasi itu lagi, ayat tanya. Macam mana kita nak ubah ini menjadi ayat pasif? Peraturannya sama, kena tengok subjek dan predikat. Kita kena ubah predikatnya di depan dan subjeknya ke belakang. Kita cari dahulu apa subjek dan predikatnya. So subjek adalah kamu belum makan, dan dia punya predikat adalah nasi itu. Lagi jangan kamu ubah, lagi akan tetap di belakang, tetap di belakang. Apa yang kamu kena ubah adalah kamu belum makan dan juga nasi itu. So kamu kena ubah nasi itu atau predikatnya ke depan, dia akan jadi nasi itu belum kamu makan lagi. Nampak tak? Lagi tu kita tidak ubah kedudukannya. Kita ubah subjek dengan predikat sahaja. Tengok yang kedua. Awak harus memandu kereta itu. Peraturan yang sama, subjeknya adalah awak harus memandu. Dan kereta itu adalah dia punya predikat. So macam saya cakap, kalau ada ni, ada imbuhan men, macam saya cakap, kata ayat pasif tidak boleh ada imbuhan awalan men. Jadi kita kita buang. Kita buang, dia akan jadi pandu. So dia akan jadi macam mana ayatnya bila kita balikkan? Kita mulakan dengan predikat kereta itu, awak harus pandu. Nampak tak? Itu adalah ayat pasif bagi ayat aktif ini. Kita buang imbuhan dia, kita ubah subjek predikat ke depan dan subjeknya ke belakang. Bagaimana pula contoh yang terakhir? Engkau sudah menyiapkan kerja itu? Ayat tanya. So macam mana? Kita cari subjek dan predikatnya dahulu. So engkau sudah menyiapkan. So dia ni subjeknya, kerja itu adalah dia punya predikat. So menyiapkan adalah kata kerja tapi ada imbuhan awalan men. Kita buang dia punya men, dia akan jadi siapkan. So dia akan jadi macam mana? Kita ubah predikatnya ke depan dan subjeknya ke belakang. So dia akan jadi kerja itu, engkau sudah
siapkan. Nampak tak? Dia berbunyi begitu. Kerja itu engkau sudah siapkan. Dapat? Dan itu adalah contoh. Okey, bagaimana nak menukar antara ayat aktif kepada ayat pasif kata ganti nama diri yang kedua. Okey, daripada kumpulan pertama kita bergerak kepada kumpulan yang kedua, dan kini kita sampai kepada kumpulan yang terakhir, iaitu kumpulan ayat aktif maafkan saya. Ayat pasif kata ganti nama diri yang ketiga, yang terakhir. Dan untuk kumpulan ini ia berbeza sedikit dengan kumpulan yang pertama dengan yang kedua, sebab digunakan kata ganti nama diri yang ketiga. Nanti saya akan terangkan. Kalau kamu tengok kat sini, ciri penting dalam kata ganti nama diri yang ketiga adalah, kalau kamu tengok kat sini, ciri utama dalam ayat pasif kata ganti nama diri yang ketiga adalah kata kerja bagi ayat pasif ini haruslah berawalan di dan diikuti dengan satu kata sendi, iaitu kata sendi oleh, dan barulah diikuti dengan kata ganti nama diri yang ketiga. Macam mana pula kata ganti nama diri yang ketiga ni? Contoh seperti dia, mereka dan juga engkau. Bila kita dua orang bercakap tentang orang yang ketiga, dan orang yang ketiga itulah kita panggil sebagai kata ganti nama diri yang ketiga. Dia, mereka, beliau dan sebagainya. Dan bagaimana nak melihat contoh ayat-ayat pasif kata ganti nama diri yang ketiga? Kalau kamu tengok dekat sini, ini contoh dia. Buku itu dibaca oleh beliau. So kata kerjanya adalah dibaca. Nampak tak tadi? Kata kerja berawalan dengan di. So dibaca. So kata sendi oleh. So ada oleh. So oleh. Kata ganti nama diri yang ketiga adalah beliau. So bagaimana? Sama juga kita tengok bagaimana nak mengubah ayat aktif kepada ayat pasif. Kita tengok ayat aktif yang boleh diubah menjadi ayat pasif kata ganti nama diri yang ketiga. Tengok contoh yang pertama. Bagaimana kita nak mengubah ayat aktif kepada ayat pasif kata ganti nama diri yang ketiga? So kita tengok dahulu. Yang pertama, ini adalah ayat aktif. Ayah sedang menjala ikan di sungai. Mudah saja nak ubah. Kita tengok apakah subjeknya. Subjeknya kat sini adalah ayah. Ayah ini adalah subjek. So predikatnya adalah ikan. So apa yang kita kena buat adalah kita ubah subjek dan predikat. Tetapi kalau korang tengok rules untuk ataupun peraturan untuk ayat pasif kata ganti nama diri yang ketiga, kata kerja menjala ini perlu ditukar dengan imbuhan di. Men ini kamu buang, kamu letak dengan di. Dan lepas tu apa? Ditukar ataupun ditambah dengan oleh. So dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi, ikan ni kamu letak depan, dia akan jadi ikan sedang dijala. Oleh ayah di sungai. Nampak tak? Mudah, begitu sahaja. So kita tengok yang kedua. Ibu menidurkan adik di dalam bilik. So dia punya subjek adalah ibu. So dia punya predikat adalah adik. So apa kata kerja dia? Menidurkan. So kita kena tukar menidurkan ni kepada ni. Kena ada imbuhan di. So kita buang men, kita letak di. Tidurkan. Oleh, letak belakang dia oleh. So dia akan jadi macam mana? Kita ubah adik ni ke depan, ibu ni ke belakang. So dia akan jadi adik ditidurkan oleh, adik ditidurkan oleh ibu di dalam bilik. Semudah itu. Untuk kumpulan yang ketiga ni dia ubah. Dia mudah sebab kita dah ada subjek dan predikat, kita ubah satu perkataan kepada satu perkataan saja. Dan yang terakhir ni kamu tengok mereka sedang menyaksikan persembahan teater. So kita cari dia punya subjek dahulu. So subjeknya adalah mereka sedang menyaksikan persembahan teater. Ataupun subjek ni adalah mereka. Mereka ini adalah subjek dia, bukan sedang menyaksikan. Mereka ini adalah dia punya subjek. So predikat ni adalah persembahan
Theater. So kita ubah tempat dia dan dia punya kata kerja adalah menyaksikan. So dia akan ubah kepada disaksikan. Disaksikan, lepas tu tambah oleh di belakang kata kerja tersebut. So bila kita ubah kedudukan persembahan teater dan mereka, dia akan jadi persembahan teater. Okey, sedang disaksikan oleh mereka. Nampak tak kat situ? Itu adalah cara bagaimana kita nak menukar ayat aktif kepada ayat pasif kata ganti nama diri yang ketiga. Okey, so saya rasa sampai di situ saja video saya pada hari ini. Banyak dah yang korang belajar tentang ayat aktif, tentang ayat pasif, kumpulan pertama, kedua dan ketiga, dan perbezaan bagi tiap-tiap kumpulan ini. Dan saya harap korang boleh gunakan ilmu ini dalam penulisan karangan korang dan juga dalam pertuturan seharian korang dekat rumah dan juga di mana-mana saja. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita orang eTution dan juga website kita orang eTution.my. Dan jangan lupa saya Sehistrozi dalam eTution subjek bahasa Melayu. Okay, so jangan lupa tagline kita orang anything, anytime, anywhere. Okay, bye.